Okey, hai dan selamat tengah hari. Okey, hari ni untuk tutorial Python online, kita akan buat aktiviti 3.6 daripada buku teks muka surat 118. Okey, kamu boleh rujuk buku teks. Kita akan hasilkan satu atur cara mengira indeks jisim tubuh BMI. Okey, untuk murid-murid dalam kelas. Okey, jadi kat sini cikgu akan bagikan kepada beberapa bahagian. Dalam atur cara kamu akan meminta ataupun mengambil input daripada pengguna. Jadi cikgu telah bahagikan yang nombor 1 input. Jadi kita akan dapat beberapa input lah yang perlu kita jadikan sebagai pemboleh ubah. Yang pertama ialah nama, umur, jantina, berat dan tinggi. Okey. Kemudian perkara yang kedua iaitu proses ataupun formula yang kita perlukan untuk mengira indeks jisim tubuh BMI. Okey, formulanya ialah berat dalam kilogram bahagi tinggi dalam meter kuasa 2. Okey, itu adalah formula untuk BMI. Okey, dan yang ketiga output. Okey, output untuk atur cara kamu mesti ada paparan nama. Okey, nama tu tak kiralah nama apa yang kamu nak input nanti. Okey, Aminah Aminti Ali tu sebagai contoh sajalah. Kalau kamu nak masukkan nama kamu pun boleh sebab itu adalah input. Okey, kemudian umur itu bergantung pada berapa tahun yang kamu akan type nanti. Okey, jantina, okey, sama ada perempuan atau lelaki. Okey, BMI. BMI ni ialah hasil BMI ni adalah hasil daripada formula lah yang kita akan kira nanti. Okey, jadi kita teruskan dengan membuka Chrome. Okey, kita akan buka laman web untuk kita hasilkan Python. Okey, iaitu macam biasalah repl.it. Okey. Okey, kemudian kamu pergi pada start coding. Okey, pilih pengaturcaraan Python dan create REPL. Okey, dia akan buka paparan utama. Okey, kali ni cikgu nak ajar kamu macam mana kita nak save segala hasil kerja yang kita buat dalam laman web ni. Okey, sebenarnya senang saja. Okey, kamu perlu tekan butang sign up di atas ni ya. Okey. Kemudian dia akan buka paparan login lah. Okey, kat sini kamu ada beberapa pilihan username dan password yang boleh kamu masukkan. Yang pertama ialah Google. Okey, yang ketiga ni ialah Facebook lah. Okey, kamu boleh pilih apa-apa juga ID yang kamu nak gunalah. Kalau nak lebih senang, kamu guna sahaja ID Google MOE kamu ataupun Google persendirian kamu lah. Jadi tujuan dia supaya setiap kali kita buat kerja guna Python online ni, dia akan di-save dalam kamu punya username lah. Jadi dia takkan hilang. Setiap kali kalau kamu login, kamu akan dapat balik kerja yang sebelum-sebelum ni kamu buat. Okey, sekarang ni saya akan login guna Google saya. Okey. Okey, dan dia akan terus buka saya punya account lah. Alright. Jadi sekarang ni pilih balik Python. Okey, dan kamu boleh mula typekan kod kamu di sini lah. Jadi setiap kalau kamu tekan log out nanti, okey. Kalau kamu tekan log out nanti dan setiap kali kamu login balik, kamu akan dapat hasil kerja kamu. Okey, dia takkan hilang lah. Alright. Dan kamu boleh save, download dan sebagainya. Alright. Jadi kita teruskan kepada aktiviti 3.6. Jadi kita akan buat kita punya code segment. Okey, yang pertama ialah kita mesti isytiharkan pemboleh ubah. Okey. Jadi kat sini tadi dia ada 5 pemboleh ubah yang saya dah nyatakan di atas kan. Okey. Yang pertama ialah nama.
Okey. Okey, nama. Jadi kita akan masukkan input. Kita akan dapatkan input daripada pengguna. Jadi kita akan gunakan. Okey, sama dengan. Okey, jadi nama ni jenis data ialah string kan. Alright, jadi kita akan gunakan str. Okey, dalam kurungan input. Okey, sebab kita akan tanyakan dia sebagai input. Right. Okey, okey, kita akan tanyakan soalan kita nama. Okey. Betul? Okey, kemudian yang kedua ialah umur. Okey, umur sama juga. Nama pun boleh ubah umur. Okey, sama dengan umur dia ada campuran nombor dan juga boleh sama ada nombor ataupun perkataan. Jadi kita nak selamat, kita gunakan str juga ataupun string. Okey, input. Umur. Okey. Okey, kemudian pemboleh ubah yang ketiga, jantina. Okey, sama juga jantina. Sama dengan string juga, jenis data string. Input. Okey. Jantina. Okey, kemudian pemboleh ubah yang keempat, berat. Berat dalam kg kan. Okey, kilogram. Okey, berat. Okey, sekarang ni jenis data untuk berat ialah nombor, betul? Okey, jadi kita akan gunakan berat mungkin ada dalam perpuluhan, jadi kita akan gunakan float lah. Okey, kita tak gunakan integer sebab mungkin ada dalam perpuluhan. Okey, kita akan masukkan input juga. Okey. Input. Okey, berat. Sorry. Okey, mesti tinggal. Okey, berat kg, kilogram. Okey, kemudian pemboleh ubah yang kelima ialah tinggi. Okey, tinggi tu dalam meter kan. Okey, jadi kita kena nyatakanlah. Okey, tinggi pun sama juga, float. Jenis data float. Input dalam kurungan tinggi dalam meter. Okey, jadi ini semua adalah pemboleh ubah lah. Okey, saya tambahkan di atas ni label. Okey, itu saya dah terangkan lah. Label ni untuk macam sebagai tajuk saja. Dia tak akan keluar dalam kamu punya atur cara. Okey, ini adalah semua pemboleh ubah. Pengisytiharan pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Okey. Kemudian bahagian yang kedua ialah bahagian yang kedua ialah untuk bahagian proses ataupun formula kan. Okey. Jadi kita akan perlukan formula pengiraan BMI lah, indeks jisim tubuh. Okey, jadi dia punya formula ialah berat dalam kilogram bahagi tinggi kuasa 2.
Okey, jadi kita akan namakan satu pemboleh ubah untuk formula iaitu BMI lah. Okey, BMI sama dengan formula dia berat. Okey, kita panggil pemboleh ubah berat. Okey, bahagi. Okey, simbol bahagi. Okey, dalam kurungan tinggi darab tinggi darab tinggi. Okey, betul lah dia punya formula. BMI sama dengan berat bahagi tinggi darab tinggi. Okey, seterusnya ialah bahagian output. Okey, jadi kita akan gunakan syntax print lah. Okey, yang pertama, kita akan paparkan nama. Okey, print. Okey, nama. Okey, tak perlu ni kita type setiap nama print nama. Okey, kemudian kedua print umur. Okey, pemboleh ubah umur. Okey, kemudian yang ketiga print pemboleh ubah jantina. Okey, kemudian yang keempat ialah BMI lah. Okey, jadi untuk BMI ni kita ubah sikit dia punya tajuk dia ya. Okey, kita akan typekan BMI anda ialah, okey, kemudian koma. Okey, saya akan gunakan round sebab saya nak dia kepada 2 tempat perpuluhan lah. Okey, round. Okey, kita akan panggil BMI lah. BMI, 2 tempat perpuluhan. Okey, jadi kita cuba run dulu. Okey, kita tengok dia punya hasil akhir. Okey, kita cuba type nama. Kemudian tekan enter. Umur. Okey, kemudian jantina. Okey, berat. Okey, saya bagi berat mungkin dalam kg kan. Okey, kg 50 kg. Tinggi, okey, 161. Okey, jadi dia akan paparkan Syariza 12 tahun, perempuan, BMI anda ialah 0. Ini mungkin ada kesilapan ralat. Dia sepatutnya 50 bahagi okey. 161 tu dalam sentimeter. Jadi kita ubah sedikit ya. Kita punya ni. Okey, kita balik semula pada kod. Okey, tadi yang ini saya tambahkan sedikit ya. Saya tambahkan sedikit tajuk lah. Sama juga yang ini. Tambahkan tajuk
supaya dia nampak kita punya paparan akhir tu nampak lebih teratur lah. Okey, 0, okey, dan yang ni pun sama, saya tambahkan sedikit tajuk jantina Okey, kemudian kita tengok balik kita punya okey. Kita cuba run balik ya. Okey, typekan Syariza. Okey, umur 14 tahun, jantina, perempuan. Okey, berat dalam kilogram 56. Tinggi dalam meter contohnya kalau kita tinggi 161 cm, jadi dalam meter dia akan jadi 1.61. Okey, kemudian tengok paparan dia. Okey, betul sudah. Okey, jadi paparan output akhir dia akan jadi lebih teratur sedikit lah. Nama Syariza, umur 14. Okey, ini bergantung pada kita punya input tadi, jantina perempuan, dan BMI anda ialah 21.6. Tadi ada kita silap key in tadi ya. Okey. Dan kita tengok balik pada kod. Kita